Baik, untuk melihat apa reaksi dari kumpulan-kumpulan terlibat serta melihat dari aspek kepenggunaan, kita ada dua individu yang bersama Awani 745 lintas langsung. Pertamanya Rahman Hussein, pengerusi Biro Kepenggunaan Pemuda UMNO Malaysia, dan yang kedua aktivis Orang Kelainan Upaya OKU, Ras Adibarazi. Dan kita pergi ke Rahman Hussein terlebih dahulu selaku anak muda dan bercakap tentang mahasiswa. Pertama sekali Rahman, apa respon dan melihat kepada kesediaan kerajaan untuk mengkaji, tetapi paling penting input Rahman kepada pihak kerajaan kerana ia masih lagi di peringkat awal, kaji supaya pengecualian GST kepada golongan-golongan tertentu ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aswad yang berada di studio. Pertamanya, saya menyambut baik cadangan yang telah dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan mengenai pengecualian GST ke atas golongan-golongan tertentu. Namun begitu, apa yang ingin saya ketengahkan, pertamanya, apakah mekanisme yang akan digunakan untuk mengenal pasti siapa itu golongan mahasiswa, siapa itu golongan yang berdaftar dengan IKASI dan juga siapa itu golongan orang kelainan upaya. Keduanya, kita harus melihat dari segi aspek pemantauan. Adakah terdapat satu mekanisme khas untuk memastikan bahawa golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab tidak akan mengambil kesempatan di atas rancangan kerajaan ini. Cakap tentang mekanisme terbaik dari kacamata Saudara Rahman sendiri yang dari aspek kepenggunaan, apakah mekanisme terbaik untuk kita melaksanakan idea sebegini? Pertamanya, mekanisme ada dua perkara. Pertama, penggunaan kad pengenalan itu sendiri sebagaimana sebuah idea yang pernah digembar-gemborkan atau pernah dicadangkan beberapa tahun yang lepas apabila kita bercakap tentang subsidi minyak berdasarkan kad pengenalan ataupun berdasarkan kadar income atau pendapatan. Kemudian kita harus melihat dari segi pemantauan. Pemantauan ini, adakah pihak peniaga bersedia ataupun siap sedia dengan sistem yang cukup mapan untuk memastikan apabila kita perkenalkan mekanisme menggunakan kad pengenalan ini, peniaga bersedia dan harga barang itu juga boleh orang kata berpatutan dengan kadar yang telah ditetapkan. Okey, baik, terima kasih Saudara Rahman. Kita terus bersama Ras Adibarazi. Mungkin Ras melihat kepada cadangan respon untuk mengecualikan golongan OKU daripada dikenakan GST, dan pastinya kita bercakap tentang meringankan beban keuangan ini. Bagi pendapat Ras sendiri. Terima kasih Aswad. Tentu sekali ini adalah satu saranan yang amat kami tunggu kerana saya dan komuniti saya rasa begitu tersepit sekali dengan keadaan sekarang. Pada kami GST itu memang bagus, it's a nation building, tetapi kita semua tahu bahawa OKU di negara kita sebenarnya bekerja, gaji yang mereka dapat adalah very minimal, terlampau minimum, di bawah baras kemiskinan untuk setengah daripada kami, kerana tak ada orang yang nak employ atau memberi pekerjaan kepada OKU, sedangkan kerajaan memberitahu bahawa 100% OKU mesti kerja di dalam Jabatan Perkhidmatan Awam, tetapi pihak swasta pula tak nak mengambil kami. Jadi masalah kami sekarang ialah dengan keadaan hidup kami sekarang dan dengan tak ada pekerjaan dan nak pergi sekolah pun susah pasal nak belajar tak ada kemudahan yang accessible untuk kami, dan untuk bekerja kita kena ada degree. Jadi semua ni antara faktor-faktor yang memberikan kami tekanan sekali. Kami bersyukur kerana pihak income tax, cukai pendapatan, kami diberi tax relief sebanyak 9,000 seperti semua orang, tetapi bagi OKU kita dipotong lagi 6,000. Jadi alhamdulillah, tetapi kami masih tidak boleh survive, tak boleh nak menyara hidup. Justru pada kami dengan saranan daripada kerajaan ini, kami amat bersyukur sekiranya ia dapat dilaksanakan untuk saya dan komuniti OKU negara kita. Okey, baik, terima kasih kepada Ras Adibarazi dengan reaksi berkenaan. Kita tidak mempunyai cukup masa, mungkin akan terus membawa perbincangan ini dari masa ke masa kerana ia masih lagi di peringkat kaji.